Testing testing, ada dengar tak suara? Boleh dengar tak suara? So apa nama kaedah istinbat hukum yang dinyatakan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan ni, dia mengaplikasikannya dalam undang-undang Mesir dan juga Iraq. So dia kata seperti mana kita boleh faham Quran dengan sunnah menggunakan kaedah istinbat tu, kita juga boleh faham mana-mana qanun Arab menggunakan kaedah istinbat yang ada dalam ilmu usul fiqh tu. Sebab tu dalam okey, dah jelas. Alhamdulillah, okey, kita dah dengar suara. Okey, jadi saya ulang baliklah. Sementara tadi kita ada masalah teknikal tadi. Malam ni insya-Allah kita mulakan pengajian kita ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan persoalannya kenapa saya memilih kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ini. Yang pertamanya adalah ia adalah kitab kontemporari, dan penggunaan uslub dan juga bahasa yang digunakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ni agak mudah difahami oleh kebiasaan ataupun kebanyakan orang yang tahu bahasa Arab lah, kan. Sebab kalau kita nak menggunakan kitab turas ni agak mencabar, dan tidak semua orang ada kemampuan untuk membaca dan juga mengaji serta belajar ilmu usul fiqh menggunakan kitab turas. Kebiasaan orang akan guna matan waraqat Imam Juwaini tu, kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat matan waraqat tu sendiri, bagi orang yang mungkin first time ataupun beginners menggunakan kitab waraqat, walaupun dia kitab yang nipis, agak sukar, kan, agak sukar. Jadi sebab itu tidak ada masalah kalau kita bermula dengan kitab kontemporari terlebih dahulu, kitab moden terlebih dahulu macam Al-Wajiz ni. Kemudian bila kita dah dapat gambaran secara keseluruhan, kita pindah kepada kitab turas, kan. Itu lebih kita menguasai lah. Baik. Kemudian yang keduanya, kenapa saya pilih kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ni, antara keunikan yang Syekh Abdul Karim Zaidan laksanakan dalam kitab ni ialah kaedah istinbat hukum yang terdapat dalam perbahasan dalalatul alfaz itu diaplikasikan dalam ataupun diaplikasikan untuk memahami undang-undang Mesir dan juga undang-undang Iraq. Jadi mengikut Syekh Abdul Karim Zaidan ni, seperti mana kita boleh menggunakan kaedah ataupun turuk istinbat hukum untuk memahami nas Al-Quran dan hadis, kita juga boleh gunakan kaedah yang sama untuk faham undang-undang Arab, iaitu undang-undang Mesir dan juga undang-undang Iraq. Baik. Jadi untuk kuliah kita ilmu usul fiqh ni, ana tidak berhajat untuk membaca harfan biharfin ataupun kalimatan-kalimatan, sebab ia akan mengambil masa. Cuma ana syarahkan sahaja mafhum daripada kitab inilah. Dan ana tidak ada banyak stok untuk dijual. Kalau siapa yang datang ke dewan ni untuk kita belajar bersama-sama, ana tidak ada buku untuk jual, tapi boleh download PDF dalam internet. Just Google Al-Wajiz fi Usul Fiqh Dr. Abdul Karim Zaidan ni, akan keluar senarai PDF kitab ni, dan boleh download lah untuk rujukan. Jadi ana lebih kita panggil berkongsi dengan cara mensyarahkan secara umum lah, tidaklah kita baca satu persatu, kan. Baik, sebagai muqaddimah pada malam ni, seperti mana yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab ni, iaitu Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau mengatakan bahawa para fuqaha syariah Islam ini telah meletakkan ataupun telah mengasaskan satu ilmu yang penting, yang tidak ada tandingan sama ada dulu dan kini lah, kan, iaitu yang dinamakan sebagai ilmu usul fiqh.
Dan objektif ataupun tujuan ilmu ini diasaskan ialah untuk serve kepada Islam, kan, dengan cara kita faham kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah. Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita belajar ilmu hadis ataupun kita baca Quran, kita baca hadis, kemudian kita cuba nak istinbat hukum, cuba nak putuskan satu hukum tanpa kaedah istinbat hukum yang kita belajar oleh ilmu usul fiqh ni, maka kita akan jadi golongan literal, kan? Maksudnya golongan zahiri, kan? Sebab itu dalam ilmu usul fiqh sendiri, memang kalau kita sampai kepada babnya nanti, memang dia terangkan ada bentuk yang kita faham secara zahir, kan? Ada yang kita faham secara makna nas, kan? Antara makna zahir dengan makna nas dia ada perbezaan. Nanti kita akan sampai perbahasan tu. Cuma ni anda sebut secara umum kan. Sebab itu pemahaman kita terhadap Al-Quran dengan sunnah, kalau kita nak istinbat hukum, dia kena guna kaedah, kan? Kena guna kaedah. Kaedahnya apa? Kaedah tu disebut ataupun dinyatakan, dijelaskan dalam ilmu usul fiqh. Kalau kita tak gunakan kaedah usul fiqh untuk istinbat hukum, maka kita akan jadi golongan literal. Baik. Jadi para ulama telah meletakkan ilmu usul fiqh ni untuk serve kepada Islam, iaitu kita nak memahami maksud kandungan kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah, dan kita nak istinbat hukum daripada nas-nas ataupun dalil-dalil yang terdapat dalam Quran dengan sunnah tu, kan? Begitu juga sebenarnya sumber hukum ni dia tidak terhad kepada Quran dan sunnah. Itu kita panggil main source kita, kan, sumber rujukan utama. Tapi kalau tidak ada nas daripada Quran dan sunnah, maksudnya ulama kita dia tidak mati kutu, sebab dia ada lagi sumber rujukan yang lain, yang kita panggil sumber rujukan tambahan. Kalau sumber yang utama tu kita maklumlah, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, kan? Malah kalau nak ikut ijma' dan qiyas ni pun sebenarnya dia tidak boleh lari, dia tidak boleh berlawanan dengan Quran dengan sunnah. Dia mesti follow, kan? Dia tak boleh berlawanan. Dan ini yang kita katakan sebagai sumber utama, kan? Kemudian kita ada sumber tambahan, ataupun dalam istilah usul fiqh dipanggil al-adillah al-mukhtalaf fiha, kan? Dalil-dalil yang diperselisihkan sama ada setengah ulama terima, setengah ulama tak terima, kan? Ada banyak, antaranya maslahah mursalah, istihsan, uruf, sadu zari'ah dan lain-lain. Jadi sebab itu sumber rujukan hukum kita ada banyak, bukan Quran dengan sunnah. So kalau tidak ada dalil daripada Quran dan sunnah sekalipun, tidak bererti hukum kita tidak ada. Sebab ada lagi sumber-sumber tambahan. Baik. Jadi Dr. Abdul Karim Zaidan dalam muqaddimah kitab ni, dia mengatakan dia telah menulis tentang ilmu usul fiqh ni, kan, hasil daripada kuliah yang disampaikan ketika dia mengajar di Jamiah Baghdad, kan. Jadi hasil daripada yang dia mengajar tu, jadi dia cuba kumpulkan dan dia buat satu kitab yang dinamakan Al-Wajiz fi Usul Fiqh, kan. Al-Wajiz ni kalau kita boleh terjemahkan sebagai macam ringkasan, kan? Nota ringkas untuk memahami ilmu usul fiqh, kan. Dan mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan ni pun, dalam penulisan beliau terhadap ilmu ni pun dia dah banyak tambah baik, kan, pindah sana tambah sini dan sebagainya, untuk melengkapkan lagi penulisan ilmu usul fiqh ni. Okey, dan kalau kita tengok di sini, dia tulis kitab ni tahun 76. Ini tahun lahir anak, kan. Anak lahir tahun 76. So dah kitab ni 43 tahun lah, kan. 43 tahun sampai kepada tangan umat Islam, seterusnya para pelajar di seluruh dunia lah. Dan untuk makluman, mungkin ada yang dah tahu, Anas ni dah menulis satu buku pengantar usul fiqh, kan, pengantar usul fiqh
yang mana ana jadikan kitab Al-Wajiz fi usul fiqh ni sebagai rujukan utama buku usul fiqh ana tu. Dan di samping buku Al-Wajiz ni ada satu lagi buku usul fiqh yang bertajuk Al-Muyassar fi Usul Fiqh karangan Dr. Ibrahim Muhammad Ibrahim Salqini, kan. Dua kitab ni lah yang bagi ana pelajar syariah patut ada. Sekurang-kurangnya ilmu usul fiqh ni, kan, kalau tak miliki kitab turas yang agak sukar kita nak baca tu, kecuali orang yang terpilih saja, so sekurang-kurangnya ada kitab Wajiz dengan Muyassar. So kenapa ana cadangkan dua-dua kitab ni? Sebab bagi ana dua-dua kitab ni saling lengkap melengkapi, kan. Satu Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, satu lagi Al-Muyassar fi Usul Fiqh karangan Dr. Muhammad Ibrahim Salqini. So dalam kitab usul fiqh ana tu, pengantar usul fiqh ana tu, memang ana jadikan dua kitab ni sebagai rujukan utama, seolah-olah macam terjemahan kepada kitab Al-Wajiz dan kitab Al-Muyassar. Okey, so kenapa dua kitab ni? Sebab kadang-kadang macam tadi, walaupun anda kata kitab Al-Wajiz ni dia bahasa mudah, uslub yang simple untuk kita faham, tapi ada part yang terlalu simple yang agak sukar kita nak faham. Jadi kalau tak faham dekat kitab Al-Wajiz ni, anda akan rujuk Al-Muyassar. Kalau Al-Muyassar tak faham, so anda akan tengok Al-Wajiz. Jadi bagi anda dua-dua kitab tu saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Dan sebab itu anda nasihatkan pelajar syariah lah khususnya, ataupun pelajar pengajian Islam ni, untuk kita panggil mempunyai, beli dan simpan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh dan juga Al-Muyassar fi Usul Fiqh. Baik. Okey, so kita masuk dalam muqaddimah, kan. Okey, Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahawa istinbat hukum syarak ini daripada sumber-sumber yang diiktiraf syarak, tidak boleh berdasarkan hawa nafsu dan ikut suka kita. Sebab kalau kita nak istinbat hukum ni apa? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan pelbagai makna, ada yang mengatakan pembinaan hukum, ada yang kata penghasilan hukum, kan? Ada yang kata penetapan hukum. Tak kisahlah apa sahaja istilah yang kita namakan, tapi yang penting kita gali keluar daripada nas dan juga dalil daripada Quran dan Sunnah tu untuk kita tentukan satu-satu hukum. Okey, nak tentukan hukum yang 5 tu kan, wajib, sunat, haram, makruh, harus, apa semua tu, dia mesti ikut kaedah. Kalau kita belajar grammar English pun, kan, dia ada grammar, dia ada tata bahasa dia ada kaedah dia. Bukan sembrono kita ikut suka. Kalau sembrono tu boleh saja, kan, kita bercakap English ke Arab ke tanpa grammar, boleh je. Kadang-kadang orang faham pun, tapi adakah tepat? Jawapannya tak tepat lah, sebab kita hentam, kan? Kita cakap tak ikut grammar, kan. As long as orang faham, kita kata okey, itu kita. Tetapi kalau bagi orang yang menekuni sesuatu ilmu, termasuk ilmu usul fiqh, maka dia kena follow lah grammar dia, kan. Kalau kita nak istinbat hukum yang tepat, maka kita ada kaedah istinbat hukum. Dia ada tata bahasa dia ada grammar dia, yang mana kita namakan kaedah istinbat hukum. Jadi Syekh Abdul Karim Zaidan kata nak istinbat hukum syarak ini daripada sumber-sumber yang syar'i, iaitu Quran dengan Sunnah, kan. Dia tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, tetapi dia mesti berdasarkan kepada manhaj, kepada masalik, kan, kepada metod yang tertentu. Tadi kita dah sebut kan, kalau nak belajar English pun ada tata bahasa dia ada metod dia. Ilmu usul fiqh pun sama. Kalau English kita tak ikut metod, dia akan jadi susunan bahasa yang salah. Maka kita dalam ilmu usul fiqh, kalau kita tak gunakan kaedah usul fiqh ni untuk memahami nas, dia akan jadi salah ataupun tak tepat, kan. Ataupun sekurang-kurangnya mungkin kita rasa tepat, tapi sebenarnya dia adalah literal, zahir, sedangkan maksud sebaliknya kemungkinan lain,
Itu yang kita nak kaji dalam ilmu usul fiqh. Dan perlukan kaedah istinbat hukum ni perlukan satu metod, satu kaedah yang mana kita jadikan metod dan kaedah tu sebagai panduan kita. Kalau tidak, kita akan terabak-rabak ataupun kita akan sesat. Dan juga sebagai satu dawabit, prinsip yang kita mesti ikut. Okey, once kita pilih metod ataupun kaedah ataupun prinsip yang sesuai dan tepat, maka insya-Allah segala ijtihad kita, segala istinbat kita akan jadi tepat dan betul lah, kan? Dan kita akan boleh sampai kepada hukum yang betul dengan cara yang kita panggil dengan cara yang tepat lah. Baik. Jadi ilmu yang menunjuki ataupun ilmu yang menyuluh kepada metod, kepada prinsip-prinsip ini, kan, dinamakan ilmu usul fiqh. Kalau orang tanya apa beza ilmu fiqh dengan ilmu usul fiqh, kalau orang tanya, kan, so kita boleh jawab dengan secara simple. Kalau ilmu usul fiqh ialah ilmu yang memproses dalil untuk sampai kepada hukum. Kalau ilmu fiqh, dia adalah end product. Jadi mau tak mau, kan, suka tak suka, kita alim tak alim, memang kena melalui ilmu usul fiqh untuk sampai kepada fiqh. Kalau tanpa usul fiqh kita nak dapat fiqh, jawapannya memang mustahil. Kita tahu dah tu dalam kitab-kitab fiqh tu, kan, kitab-kitab fiqh ulama dah sebut hukum hakam. Iyalah, memang dah ada jawapan fiqh tu. Kenapa? Sebab para ulama fiqh kita dah istinbat hukum dah. Jadi mereka dah banyak membantu kita, kan, dalam istinbat hukum, dan mereka dah sampai kepada end product. Jadi ulama-ulama fiqh bila dia orang dah kaji, dah istinbat hukum, mereka hanya sebut end product dalam kitab-kitab fiqh. Cara mereka nak sampai kepada hukum fiqh tu mereka tak cerita, sebab itu benda teknikal, benda panjang, benda detail dan sebagainya. So tak perlu. Mereka dah buat kerja, mereka dah istinbat hukum, mereka hanya letak end product dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi kitab-kitab fiqh yang khazanah fiqh kita tu telah pun melalui proses pembuatan hukum. Itu cerita dia, kan. Jadi sebab itulah ilmu usul fiqh ini seperti mana yang digambarkan oleh Ibn Khaldun dalam kitab dia Muqaddimah Ibn Khaldun tu. Ibn Khaldun menggambarkan ilmu usul fiqh ni sebagai min a'zamil ulumi syar'iyyah, antara ilmu syariah yang paling agung lah, yang paling penting, kan, dan paling mulia kedudukannya dan paling banyak faedahnya. So kalau kita belajar, kan, kalau kita belajar ilmu usul fiqh ni dan kita faham betul-betul, kan, memang menyeronokkan lah, sebab rupanya kita boleh tahu proses sebelum sampai kepada hukum fiqh. Sebab selama ni kita belajar ilmu fiqh, kita hanya tahu end product. Tapi sekarang ni kita belajar ilmu usul fiqh, kita nak tahu cara ulama proses hukum tersebut, kan. Sebab tu bila kita kata apa penting ilmu usul fiqh ni untuk mujtahid ke, golongan pelajar ke, ataupun golongan orang awam. Sebenarnya ilmu usul fiqh ni penting untuk semua golongan. Penting untuk mujtahid sebab tugas dia akan guna usul fiqh tu untuk istinbat hukum, kan. Itu kerja para mujtahid dan tugas para fuqaha. Golongan pelajar dan juga orang awam, dua golongan ni kita boleh satukan kategori, kan, yang mana kita istilahkan sebagai muqallid, kan. Orang awam ni dia kena tahu ke ilmu usul fiqh, dan penting juga untuk dia tahu ilmu usul fiqh. Kenapa? Sebab dia
kena tahu macam mana ulama ataupun mujtahid istinbat hukum, dan sumber rujukan mana yang ulama kita guna. Sebab tu bila kita kata kita rujuk Quran Sunnah, guna hadis dan sebagainya kan, kita tahu tak Quran tu apa? Kita tahu tak maksud hadis tu apa? Jadi sekurang-kurangnya bila kita belajar ilmu usul fiqh, orang awam macam kita ni dapat tahu rupanya ulama dalam hukum solat menggunakan dalil Quran, iaitu wa aqimus solah wa atuz zakah, untuk menentukan bahawa hukum solat tu wajib kan. Quran ni ialah kalam Allah, ikut definisi dia yang panjang tu, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan sebagainya tu. Itu definisinya. Ciri-cirinya apa kan, dalil kehujahannya apa dan sebagainya. Cara ulama gunakan ayat Quran tu untuk istinbat hukum tu macam mana. Jadi orang awam pun sebenarnya patut tahu. Dan ada juga yang kata sesuaikah ilmu usul fiqh diajar kepada orang awam kan? Sesuai tak sesuai, ana dah ajar dah, istilah insya-Allah dah khatam dah kan, dekat surau rumah dah. Jadi daripada menghatamkan pengajian usul fiqh dengan orang awam di surau Al-Hijrah Kota Warisan tu, itu yang ana buat buku pengantar usul fiqh tu. Dah habis satu round, baru kita ana terdetik untuk kita susun, supaya at least apa yang kita ajar tu kalau mereka perlu rujukan, mereka dapat rujuk balik buku tu kan. Cuma dengan orang awam ni kita taklah mengajar benda teknikal. Benda ni teknikal ni maksudnya mabahas dalalatul alfaz, yang kaedah istinbat hukum tu, itu memang kita tak ajar kepada orang awam sebab itu terlalu teknikal kan. Yang kita highlight kepada orang awam ialah, yang utamanya ialah maksud hukum hakam dalam fiqh, yang wajib, sunat, haram, makruh, harus tu, yang 5 ni. Kemudian sejarah ilmu usul fiqh, macam mana dia muncul dan kaitannya dengan ilmu fiqh kan. Kemudian sumber-sumber rujukan hukum tu, yang tadi yang kita sebut, sumber rujukan utama Quran, sunnah, ijma', qiyas kan. Kemudian sumber tambahan maslahah mursalah, istihsan, saduz zari'ah, uruf dan sebagainya kan. So benda-benda ni pun dia sumber hukum. Dan semua ni, maslahah ke, istihsan ke, uruf ke, saduz zari'ah ke, syar'u man qablana apa, dia semua ada sandaran dalil daripada Quran dengan hadis yang muktabar kan. Jadi kita tak boleh kata kalau tak ada dalil daripada Quran, maksudnya benda ni tak syar'i. Bukan. Selagi mana ada sandaran daripada yang sumber tambahan tu, contoh macam uruf dan sebagainya, kita boleh terima, selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip syariah yang umum lah kan. Baik. Jadi kalau kita kata ilmu usul fiqh tak sesuai untuk awam, sebenarnya salah kan. Orang awam pun kena faham ilmu usul fiqh. Sekurang-kurangnya dia tahu daripada mana imam dia ataupun ustaz dia, mujtahid dia ambil hukum. Ini hukum dia wajib. Dalilnya apa? Daripada Quran. Daripada Quran ni dalil juz'inya apa? Dalil kita panggil dalil terperincinya. Wa aqimus shalah dan sebagainya. Quran ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan seterusnya itulah. Dan dia adalah hujjah. Kan? Hujjah yang mana wajib umat Islam terima berdasarkan firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Jadi orang awam pun dia kena tahu benar tu. Sebab itu ilmu usul fiqh dia tidak hanya penting untuk mujtahid, tetapi dia juga penting untuk orang awam kan. Baik. Jadi hakikat ilmu usul fiqh kan. Hakikat ilmu usul fiqh ni, dia punya main ataupun jis utamanya ialah memang nak belajar tentang kaifiat istinbat hukum. Okey. Dan para ulama usul fiqh telah meletakkan definisi istilah kan. Sebab kita dalam pengajian Islam ni, kita biasa kita didedahkan dengan ta'rif lughatan wa istilahan. Kalau ta'rif lughatan ni kita panggil ta'rif
literal ataupun takrif makna asal, makna asal kepada sesuatu kalimah. Manakala istilahan ni kalau dalam English dia panggil technical, technical definition, ataupun maksud eksklusif kepada sesuatu perkataan mengikut konteks yang tertentu. Sebab boleh jadi satu perkataan dalam ilmu ni maksud begini, dalam ilmu lain dia maksud lain pula. Jadi kena tengok konteks, kan. Okey. So kalau ikut definisi ilmu usul fiqh ni, biasa kalau kita mengaji dalam ilmu usul fiqh, kita akan jumpa dua definisi. Yang pertama dia panggil ta'rif murakkab idafi, kan, dan ta'rif laqabi. Ta'rif murakkab idafi ni maksudnya kita kena definisikan usul fiqh tu berdasarkan dua kalimah yang ada dalam perkataan usul al-fiqh. So kita kena kan maksud murakkab idafi ni kan idafat, kan, mudhaf wa mudhafun ilaih tu. So kita kena faham maksud usul tu apa, kemudian second word perkataan kedua al-fiqh tu satu persatu. Itu definisi murakkab idafi. Okay, definisi kedua dipanggil definisi laqabi, kan, ta'rif laqabi. Ta'rif laqabi ni dia tak tengok satu persatu, tetapi dia terus definisikan usul fiqh tu sebagai satu istilah, sebagai satu kalimah, kan. Itu maksudnya. Baik. Okey, kita tengok ta'rif ataupun definisi usul fiqh berdasarkan murakkab idafi. Di mana bila kita menyentuh mengenai murakkab idafi ni, kita akan mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam perkataan itu, iaitu yang pertama usulun, yang kedua fiqhun, kan. Baik, kita tengok satu persatu dulu. Fal usul, kan, perkataan usul jamak kepada aslun, kan. Aslun, aslani, usul, kan. Dari segi lughatan, perkataan usul min haisul lughah, dari segi lughatan, ma yubtana alaihi ghairuhu, apa yang terbina sesuatu atas sesuatu. Maksudnya contoh, kan, kita panggil foundation sesuatu lah, kan, asas kepada satu benda. Contoh macam kita nak letak meja ni, kita nak letak meja atas lantai, maka lantai ni adalah asal, adalah asas, kan. Yang mana asas tu kita panggil aslun, kan. Itu maksud lughatan, kan. Okey, sama ada kita panggil asas ataupun asal itu berbentuk hissi, kan, yang boleh kita rasa, ataupun yang berbentuk akli, kan. Okey, itu dari segi lughatan lah. Manakala perkataan usul dari segi istilah ulama, kan, istilahan ada beberapa makna. Yang pertama, al-aslu bermakna ad-dalil, kan, asal dengan makna dalil. Contoh, bila kita kata aslu hazihil mas'alah al-ijma', maksudnya ialah dalil kepada masalah ini adalah ijma'. Dalil, al-aslu fi hazihil mas'alah al-Quran. Dalil kepada isu ini adalah al-Quran. Itu makna yang pertama. So bila kita sebut usulul fiqh, maksud dia ialah adillatul fiqh, dalil-dalil kepada fiqh. Itu maksud yang pertama, kan. Yang kedua, makna yang kedua kepada perkataan al-usul ataupun al-aslu, makna kedua ialah ar-rajih. Contoh, bila kita kata al-aslu fil kalam al-haqiqah, asal kepada ataupun maksud sebenar bila kita bercakap ni ialah makna hakikat, makna hakiki. Okey, yang ni dalam bab al-haqiqah wal majaz, kan. So nak kena fahamlah apa maksud haqiqah, apa maksud majaz. Al-haqiqah ni ialah kita panggil makna sebenar sesuatu perkataan yang diletakkan oleh pakar bahasa terhadap perkataan tersebut. Contoh, bila kita sebut botol ni, kan, bila kita ini adalah botol.
So bila kita sebut botol, apa maksud dia? Botol ialah tempat untuk mengisi sesuatu lah, air ke dan sebagainya kan. Itu maksud dia. Kan? Okey, itu dipanggil al-haqiqah. Manakala maksud al-majaz, lawan kepada al-haqiqah ialah bahasa kiasan. Kan? Contoh kalau kita panggil macam contoh lain kita kata lembu kita panggil lembu. Okey, lembu, bila kita sebut lembu, bila kita sebut perkataan lembu, maksudnya ialah seekor binatang yang berkaki 4 yang dijadikan binatang ternakan. Kan, dan orang makan daging. Itu maksud hakikat, maksud sebenar lembu. Okey, tapi kadang-kadang kita gunakan perkataan lembu bukan kita maksudkan makna sebenar, tapi kita maksudkan benda lain, iaitu selalunya kita kaitkan dengan bodoh. Kan, ni lembu. Ya. Sedangkan hakikatnya orang tu bukan lembu. Kan, si mamat yang kita duk kutuk tu orang lah, tapi kita gunakan perkataan lembu tu terhadap mamat tu untuk kita maksudkan perkataan majaz, bukan maksud hakikat. Kan, kiasan. Sebab mamat ni memang mungkin lembab sangat belajar kan, kita pun kata hang ni macam lembu kan, ataupun hang ni lembu. Okey, bila berlaku pertembungan antara maksud al-haqiqah dengan maksud al-majaz, yang mana kita nak dahulukan? So bila kita sebut al-aslu fil kalam al-haqiqah, asal kepada bila kita bercakap kan, ialah maksud haqiqah bila berlaku pertembungan. Kan, ini kalau tidak ada dalil yang menunjukkan yang dimaksudkan ialah makna majaz. Berlaku pertembungan, lepas tu tidak ada bukti yang kita maksudkan majaz, maka automatik bila kita sebut lembu kan, bila kita sebut lembu, automatik kita akan faham binatang. Tapi bila kita ada qarinah, ada bukti yang menunjukkan makna lain, contoh bila kita dapati orang tu bercakap dengan seorang lelaki dan orang tu kata, "Weh, hang ni lembu lah." Jadi kita ada qarinah yang menunjukkan ketika itu dia bukan maksud hakikat, tapi dia maksudkan majaz. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada qarinah, maka bila kita sebut lembu, first impression ataupun first understanding kita ialah makna binatang. Sebab tu bila sebut ar-rajih, bila kita sebut al-aslu kan, maksudnya bila tidak ada qarinah, maksud yang rajih ialah al-haqiqah, bukan majaz ya. Okey, kemudian yang ketiga, sebab al-aslu ni dia banyak makna, dan ini berlaku dalam bukan setakat bahasa Arab saja. Mana-mana bahasa, satu perkataan ada banyak makna kan. Okey, yang makna ketiga bila kita sebut al-aslu ialah al-qaidah. Contoh kita kata ibahatul maitah lil muttari ala khilafil asli, mengharuskan makan bangkai kepada orang yang terdesak ataupun orang yang dalam keadaan darurat merupakan khilaf kepada asal ataupun khilaf berlawanan kaedah. Sebab al-aslu juga bermaksud kaedah kan. So bila kita kata harusnya makan bangkai kepada orang yang darurat merupakan khilaf asal ataupun khilaf berlawanan dengan kaedah umum ya. Sebab kaedah umum ni dipanggil hukum asal ataupun al-azimah kan, hukum asal kepada satu benda. Contoh macam makan bangkai adalah haram, tapi kalau dalam keadaan darurat, tidak ada makanan lain, maka kita diharuskan makan bangkai ataupun makan binatang yang diharamkan. Berdasarkan dipanggil khilaful asli ataupun khilaf kaedah kan, berlawanan dengan kaedah asal. Kemudian yang keempat maksud kepada al-usul ialah al-mustashab ataupun al-istishab. Contoh kita kata al-aslu bara'atuz zimmah, mengikut kaedah asalnya ialah
seseorang itu terlepas daripada apa-apa tanggungan. Contoh macam hutang. Jadi kalau orang tu A mendakwa B berhutang dengan dia, maka A kena bawa bukti. Kan, beban bawa bukti itu atas tangan A lah. Kan? Dan bila tidak ada bukti, maka hakim akan kata al-aslu bara'atuz zimmah. Kan? Maksudnya mengikut kaedah hukum sedia ada, orang itu tidak bertanggungjawab atas apa-apa tanggungan. So B itu tidak ada tanggungjawab, dia terlepas lah. Itu maksud dia kan. Baik, seterusnya okay, kita dah faham perkataan yang pertama yang terdapat dalam perkataan usul fiqh, iaitu perkataan pertama usulun. So usul ni dia ada 4 makna kalau ikut kitab wajiz ni. Bimakna dalil, bimakna rajih, bimakna al-qa'idah, bimakna al-istishab ataupun al-mustashab. Okey, sekarang ni kita berpindah kepada perkataan yang kedua terdapat dalam perkataan usul fiqh itu, iaitu ammal fiqhu lughatan. Fiqh pada maksud bahasa, al-ilmu bi syai' wal fahmu lahu, mengetahui sesuatu benda ataupun kita memahami suatu benda. Okey. Tapi kan sebenarnya dia ada beza antara fiqh dengan ilmu. Al-fiqhu dengan al-ilmu dia ada beza. Kan, walaupun maksud dia sama kan, tapi berdasarkan penggunaan al-fiqhu dalam Quran, rupanya al-fiqhu ni dia lebih kita faham mendalam. Kalau al-ilmu, ana alim tu kan, ataupun ana alimun kan, aku tahu. Dengan kita sebut ana faqihun kan, ataupun ana afqah kan, aku faqih. Dua-dua tu maksud aku tahu dan aku faham. Tapi bila sebut ana faqihun ataupun ana afqah, dia lebih detail kefahaman tu berbanding ana a'lam. So contoh macam dalam firman Allah Taala dalam surah Hud dengan surah An-Nisa kan, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tak faham sangat apa yang hang cakap ni. Kan, sebab Nabi Syuaib ni kan, antara nabi ni dia mengajak kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi terlalu tinggi untuk difahami oleh kaum dia. So dia kata manafqahu katsiran mimma taqulan, kami tak faham sangatlah kan. Kemudian firman Allah Taala fama liha ulail qaum la yakaduna yafqahuna haditha kan. Apa ini yang depa tak faham sangat ni kan. So Allah menggunakan istilah al-fiqhu dalam Quran ni nak menunjukkan kalau kita faqih sesuatu benda, dia lebih detail daripada kita alim. Baik, kemudian fiqh dari segi sudut istilah. Yang tadi lughatan kan, ni istilahan. So definisi fiqh dari segi istilah ialah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Kan ada yang sebut al-muktasabu, bukan al-muktasabatu. Kan dia adalah dia punya kita panggil perbahasan dia kan. Cuma secara generalnya maksud fiqh yang diletakkan oleh para ulama kita ialah mengetahui tentang hukum syarak. Kita mengetahui hukum syarak yang berbentuk amali, yang berbentuk perbuatan lah, yang bukan dalam hati, yang apa yang kita buat secara zahir, secara luaran ini. Dan pengetahuan itu al-muktasab, diperolehi kan, diperolehi daripada dalil-dalil yang tafsili, dalil-dalil yang terperinci kan. Okey, dia ada, bila kita sebut dalil ijmali, kemudian istilah kedua dalil tafsili ataupun dalil juz'i. Okay, dalil ijmali ni ialah dalil secara umum, iaitu Quran Sunnah. Itu dipanggil dalil ijmali kan. Contoh macam kita kata apa sumber sumber hukum kamu? Quran dan Sunnah, maka itu dinamakan dalil ijmali. Kan? Ayat yang terperinci ataupun dalil terperinci kamu apa dia? Tentang kewajipan solat. Bila kita sebut wa aqimus solah kan, ataupun hadis sallu kama raaitumuni usolli, itu dinamakan dalil tafsili, dalil terperinci. So kita ada dalil ijmali, kita ada dalil tafsili kan, yang ada saling kait mengait.
So bila sebut fiqh, fiqh ni kita mengetahui hukum syarak yang mana berbentuk perbuatan, al-amaliyah tu, dan cara kita tahu hukum tu dengan cara ataupun diperoleh daripada sumber-sumber dalil yang tafsili, dalil-dalil yang terperinci kan. Okey, bila kita sebut al-ahkam ataupun jamak kepada hukum kan, bila sebut hukum ni ialah kita isbatu amrin li akhar, kita nak isbatkan satu benda kepada benda yang lain kan, sama ada secara ijaban positif ataupun salban negatif. Contoh macam kita kata asyamsu musyriqatun ataupun asyamsu ghairu musyriqatin kan, matahari itu bersinar. Itu kita isbat, kita menetapkan satu hukum kepada matahari, iaitu matahari itu menyinar kan. Kalau kita kata asyamsu ghairu musyriqah, kita menetapkan hukum juga kepada matahari yang tidak menyinar kan. Sama ada tu dia kata ijaban atau salbanan. Contoh lain macam al-ma'u sakhinun atau ghairu sakhinin dan sebagainya. Tetapi ini bukan maksud hukum syarak yang ada dalam definisi ni kan. Maksud hukum syarak ni ialah yang sabit bagi perbuatan mukallaf, sama ada yang berbentuk wajib, sunat, haram, makruh, harus, ataupun sah ataupun batal kan. Jadi maksudnya kita sebut fiqh ni ialah mengetahui hukum hakam syarak. So bila sebut hukum hakam syarak, itulah sama ada yang wajib, sunat, haram dan seterusnya kan. Bukan kita nak tahu pasal matahari itu terang waktu siang kan, bila malam dia tidak ada cahaya dan dia tenggelam dan sebagainya tu kan. Itu bukan hukum tu. Itu hukum akal kan. Yang sekarang ni kita nak bincang ialah hukum syarak. Hukum syaraknya apa? Wajib, sunat, haram, makruh kan. Okey, dan dia kalau nak ikut kan, tidaklah disyaratkan kita kena tahu semua hukum syarak baru kita kata kita ni faqih kan. Tidak ada orang yang ada pengetahuan tentang ilmu fiqh keseluruhan kan. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dah kira mujtahid mutlak, tapi ada juga hukum hakam yang mereka tak tahu kan. Dan bila mereka dapat tahu, jumpa dengan dalil terbaru dan sebagainya, mereka mengubah ijtihad mereka dan sebagainya kan. Jadi makna kata tidak semestinya kita mengetahui dan menguasai semua hukum fiqh untuk digelar sebagai seorang faqih. Tapi kalau kita dapat tahu sesuatu hukum fiqh tu secara detail kan, yang mana hukum tu kita ambil daripada dalil Quran, dalil hadis, dengan menggunakan kaedah istinbat hukum tu yang tepat, so kita sampai kepada end product dia tu, hukum tu, maka itu pun kita dah boleh gelarkan sebagai seorang faqih. Tapi dia panggil mungkin faqih juz'i je lah kan. Okey, yang yang penting seseorang itu ada kemahiran kan, kemahiran untuk dia panggil malakah istinbat, kemahiran untuk istinbat hukum. Orang ni lah yang layak digelar sebagai seorang faqih kan. Walaupun dia tidak menguasai kesemuanya, yang penting dia tahu macam mana kan. Baik, kita habiskan definisi dah untuk memudah kita kan. So dikaitkan hukum bikauniha syar'iyah. Kenapa disebut al-ilmu bil ahkam syar'iyah dalam takrif fiqh ni kan? Kenapa kan? Sebab nak menunjukkan bahawa hukum syarak yang kita nak bincang ni dia ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada syarak, iaitu Quran dengan hadis lah. Yang tu lah kita nak tahu hukum yang berkaitan yang ada dalam Quran dengan hadis. Sebab itu dinamakan ahkam syar'iyah. Baik. Jadi kita tak bincang pasal dalam fiqh kita tak bincang pasal hukum akli. Contoh macam
satu separuh daripada dua. Kan? Alam ni hadisun. Kan? Bukan qadim. Kan? Dan juga kita tak bincang pasal hukum hissi, hukum yang berbentuk apa? Rasa ni kan. Contoh macam api panas, air sejuk. Kan? Itu sebenarnya hukum juga sebenarnya. Tapi bukan hukum tu yang kita maksudkan dalam perbahasan ilmu fiqh. Bila sebut hukum fiqh, hukum syarak, maksud dia hukum yang kita nak kaji daripada Quran dengan sunnah. Yang berkaitan dengan kalam Allah ataupun khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud fiqh. Kalau al-fa'il marfu' dan al-maf'ul mansub itu hukum nahwu. Kan? Itu bukan perbahasan fiqh. Baik. Kemudian perenggan yang berikutnya, disyaratkan hukum syarak itu berbentuk amali, berbentuk perbuatan. Kan? Apa signifikan disebut dalam takrif ni? Kan? Iaitu hukum fiqh ni sebenarnya dia nak kaji perbuatan manusia, perbuatan mukallaf. Bukan nak kaji pasal zat benda. Kan? Bila sebut haram ni dia berkaitan dengan perbuatan. Wajib perbuatan, harus perbuatan, sunat perbuatan, makruh pun perbuatan. Tapi kalau zat benda, contoh macam handphone. Handphone ni dia bukan perbuatan, dia adalah zat, dia ada benda. Boleh tak kita kata handphone haram? Secara majazi yes lah, tapi secara hakiki tak boleh. Sebab handphone dia bukan perbuatan. Tapi bila kita kata kita ambil handphone ni kita layari web lucah contohnya. So kita membuat satu perbuatan menggunakan handphone, baru ada hukum. Tapi kalau handphone ni kita tak boleh kata handphone haram. Sebab handphone tu dia bukan perbuatan. Sama macam najis. Tek lembu, kita jalan tepi jalan kan. Ada tek lembu tepi jalan tu. Kita tak boleh kata tek lembu tu haram lah. Sebab tek lembu tu dia bukan perbuatan. Dia benda kan, dia zat kan. Kecuali kalau kita pergi sepak dia. Saja-saja kita pergi sepak tek lembu ataupun kita pergi pegang tanpa sebab kan. Itu baru ada perbuatan. Dan bila ada perbuatan, maka adalah hukum. Selagi mana tidak ada perbuatan, maka dia tidak ada hukum syarak. Sebab itu signifikan definisi fiqh tu disebut mengetahui hukum syarak yang berbentuk perbuatan, yang berbentuk al-amaliyah kan. Baik. Sebab tu contoh macam di sini disebut pasal solat, jual beli, yang kita minum, kita buat jenayah, kita bermuamalat, semua ini adalah berbentuk perbuatan. Maka bila bentuk perbuatan, maka di situ adalah kita panggil hukum dia kan. Dan dalam hukum syarak ini, hukum fiqh ni, dia tidak termasuk hukum yang berkaitan dengan akidah. Contoh beriman kepada Allah, dengan hari akhirat, dan juga tidak termasuk hukum hakam yang berkaitan dengan akhlak. Kan? Contoh macam berlaku benar, berlaku jujur, jangan khianat dan sebagainya. Itu bukan hukum fiqh. Itu dibincangkan sama ada dalam ilmu tauhid. Kalau yang pasal al-iman billah tu dia dibincangkan dalam tauhid, yang berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah dan juga mahmudah ni dibincangkan dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Kan? Okey. Kemudian baris yang ataupun perenggan yang berikutnya, disyaratkan ataupun dalam definisi itu disebutkan kita tahu hukum syarak ni yang berbentuk amali dan diperolehi. Al-muktasab. Kan? Apa maksud al-muktasab? So maksud al-muktasab ini ialah kita memperoleh hukum itu dengan cara an-nazar wal istidlal, dengan cara mengkaji, dengan cara meneliti. Jadi ilmu Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, kita tak boleh istilahkan Allah tu faqih. Ya, sebab Allah yang buat hukum hakam. Kan? Dan ilmu Allah, Allah tidak memperolehi ilmu tu dengan cara mengkaji. Kita manusia, kita rujuk Quran dengan hadis, kan? Kita nak tahu hukum hakam, so kita kena buat kajian. Kita kena an-nazar. Nazar ni kajian lah, buat research. Istidlal pun sama, lebih kurang makna kan.
Jadi kita kena berusaha menggunakan kaedah-kaedah istinbat hukum yang tertentu tu untuk kita cari ataupun kita nak bina hukum. So pencarian kita itu dinamakan muktasab. Sama juga macam Rasulullah tidak ilmu Rasulullah tidak dinamakan sebagai fiqh. Sebab apa? Rasulullah tidak mengkaji macam kita. Rasulullah menerima wahyu. Jadi maksud fiqh ni ialah apa yang manusia biasa buat, termasuk kita lah. Kita pun boleh jadi faqih ya, sebab apa? Cara kita dapat ilmu tu ialah melalui penelitian, pengkajian terhadap nas-nas yang ada dalam Quran dengan hadis. Jadi ilmu Allah, ilmu malaikat, ilmu Nabi tidak dinamakan fiqh. Sebab Allah memang Allah yang ciptakan fiqh, Allah yang ciptakan hukum kan. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu kan, bukan Rasulullah buat pengkajian macam kita. Malaikat terima wahyu, tapi kita manusia termasuk para imam mujtahidin, mereka berusaha. Itu yang dinamakan an-nazar. Nazar ni bukan tengok saja kan, dia istilah meneliti, mengkaji kan. Baik. Dan orang muqallid sendiri pun, orang awam, tidak boleh dinamakan ilmu mereka sebagai ilmu fiqh ataupun faqih kan. Sebab apa? Orang muqallid ni dapat ilmu tu dengan cara taklid, bukan dengan cara mengkaji, dan juga bukan dengan cara meneliti. So siapa yang boleh disebutkan faqih, yang boleh dinisbahkan kepada faqih ialah orang yang membuat kajian dan penelitian terhadap nas, terhadap dalil. Yang ni baru digelarkan sebagai faqih. Dan bila mereka dapat satu ilmu, itu yang dinamakan ilmu fiqh. So orang awam pun dia tidak termasuk dalam maksud al-faqih, sebab cara mereka dapat ilmu bukan dengan cara mengkaji, tapi dengan cara taklid kan. Itu beza dia. Baik, sikit lagi yang dimasukkan dengan dalil tafsili kan. Yang dimasukkan dengan dalil tafsili ni ialah dalil-dalil juz'i yang berkaitan dengan sesuatu masalah. Contoh macam tadilah, bila kita sebut dalil ijmali, itu adalah Quran kan, ataupun dalil hadis, itu dalil ijmali. Tapi bila kita kata ayat yang berkaitan dengan solat, wa aqimus solah, itu jadi dalil tafsili kan. Ayat yang kalau dalam buku ni dia sebut hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu berkahwin dengan ibu-ibu kamu. So ini adalah dalil-dalil tafsili, dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan pengharaman berkahwin dengan ibu sendiri kan. Sama juga wala taqrabuz zina, ini adalah dalil juz'i, dalil tafsili yang berkaitan dengan pengharaman zina. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail kan. Ini adalah dalil juz'i yang berkaitan dengan isu menyediakan kelengkapan untuk berperang berhadapan dengan musuh dan sebagainya lah kan. Kalau hadis al-amdu qawadun kan, khuzu anni manasikakum, itu kalau ayat-ayat Quran yang terperinci itu dinamakan dalil tafsili. Hadis-hadis yang terperinci yang satu persatu tu kita namakan dalil tafsili kan, ataupun dalil juz'i. Tapi hadis secara general itu dipanggil dalil ijmali. Boleh faham tak beza dia kan? Okey. So yang menyampaikan kita kepada hukum fiqh yang end product tu ialah dalil tafsiri sebenarnya. So bila kita kata okey, contoh kan, sembahyang wajib tak? Kita kata wajib lah kan. Dalilnya apa? Quran lah kan. Tapi belum sampai kepada maksud lagi kan. Yang tu kita panggil dalil secara umum. Dalil ijmali, dalil umum. Kita kata bagilah dalil yang terperinci, kita pun sebut wa aqimus solah, ataupun hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, maka yang itulah baru sampai kepada hukum fiqh yang kita nak.
Itu beza antara dalil umum dengan dalil terperinci. Dalil umum ni adalah dalil ijmali, dalil terperinci ialah dalil tafsili ataupun dalil juz'i kan. Okey, kalau nak ikutlah kan, sebenarnya usuli ulama usul fiqh ni dia tidak mengkaji dalil tafsili sebenarnya. Dia hanya sifat dia hanya mengkaji dalil ijmali. Quran tu boleh jadi hujah. Apa ciri-ciri dia? Itu yang ana buat dalam buku usul fiqh ana tu. Kita mendedahkan dalil-dalil ijmali terlebih dahulu kepada orang awam ataupun kepada pelajar lah kan, supaya kenal dulu sumber hukum kita tu apa. Selama ni macam tadilah kita sebutkan, selama ni kita duk faham, okey, kita rujuk Quran Sunnah, okey, fine lah. Itu first level, bagus dah, semangat nak rujuk Quran Sunnah tu. Okey, next levelnya apa? Apa itu Quran? Apa itu Sunnah? Takkan selama ni kita duk kata jom kita rujuk Quran Sunnah, itu je slogan kita, tapi kita tak pernah pun usaha untuk mengenali Quran tu apa, Sunnah tu apa. Jadi bila ana buat buku pengantar usul fiqh tu, ana nak mendedahkan kepada orang awam, kepada pelajar dan siapa-siapa yang nak belajar tentang ilmu usul fiqh ni, nak mengenali next level, apa maksud Quran, adakah ia hujah wajib diikuti ataupun apa ciri-cirinya, dan macam mana kita nak tahu apa jenis hukum hakam yang terdapat dalam Quran. Itu next level, yang mana kita kena dah bergerak ke arah itu dah. Tinggalkan, maksudnya slogan tu bagus dah, pergi next level pula. Belajarlah Quran tu apa, definisinya, ciri-cirinya, dalil kehujahannya. Itu yang maksud dalil ijmali. Dan ulama usul fiqh pada peringkat basic memang dia akan sentuh yang ijmali dulu. Dia kenalkan Quran tu apa, ciri-cirinya apa, baru the next tu dia akan pergi ke dalil tafsili pula. Dan dalil tafsili ni dia lebih kepada aplikasi. Kita ada dalil tafsili, so macam mana kita gunakan kaedah usul ni untuk istinbat hukum lah. Contoh macam wa aqimus solah. Bila kita belajar bahasa Arab, kita tahu wa aqimus solah tu dia adalah fi'il amar. Wa aqimu, dan aqama yuqimu, aqim. Kalau jamak aqimu kan. Okey, kita tahu aqimu ni adalah fi'il amar. Okey. Dan sebab tu bila kita tadi pada peringkat permulaan kita kata kalau kita baca Quran dan baca hadis tanpa ilmu usul fiqh, kita akan jadi literal. Kan? Okey, contoh ayat Quran ni wa aqimus solah. Bila kita belajar kaedah bahasa Arab, fi'il amar. Fi'il amar maksudnya apa? Kata perintah, kata suruh. Maksudnya kena buat lah. Okey, itu satu kita jumpa dalam Quran kan. Lepas tu baca-baca kita jumpa lagi kulu washrabu. Makan dan minumlah. Fi'il amar tak? Fi'il amar juga. Sama tak fi'il amar tu macam wa aqimu? Kita kata ya sama, sebab dia fi'il amar. Lepas tu baca lagi kita jumpa ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kan? Fi'il amar juga. Baca lagi jumpa wa idza halaltum fastadu, fi'il amar juga. Okey, persoalannya keempat-empat ayat yang kita baca ni semua fi'il amar kan, tapi adakah semua bermaksud wajib? Kalau kita berdasarkan kefahaman awal ni, kita tak belajar kaedah usul fiqh ni. Bila first time kita baca Quran, kita tahu makna kan, kita kata semua ayat tu adalah kata suruh yang maksudnya adalah kena buat. Tapi rupanya fi'il amar dalam bahasa Arab ni dia bukan semua makna wajib. Kalau ikut Imam As-Subki pada dalam Jam'ul Jawami' kan, dia sebut ada 26 makna
Untuk fi'il amar saja. Ada maksud wajib, ada maksud sunat, ada maksud harus, ada maksud haram pun ada. Fi'il amar tapi bukan suruh buat, suruh tinggal. Fajtanibu, kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Fi'il amar tu. So kalau kita tak belajar ilmu usul fiqh, kita berdasarkan bahasa Arab, itu pun bahasa Arab yang sutahi, yang kita panggil apa? Yang terawang-awang lagi. Kita akan kata, oh semua ni maksud wajib. Semua kena buat. Padahal bukan. Itu bila kita sampai kepada dalil tafsili, dalil terperinci, dan kita cuba nak aplikasi macam mana kita nak istinbat hukum. Sebab tu kena guna kaedah. Kaedahnya apa? Itu ini panggil kaedah istinbat hukum. Ataupun lebih tepat dipanggil qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah semuanya adalah kaedah bahasa Arab. Sebab tu ana selalu duk kata kat pelajar kan, kamu ni kalau hampa ni kalau tahu nahwu sorob kan, pakar lah kan, tahu nahwu sorob ni, insya-Allah kamu akan faham usul fiqh dengan mudah. Nahwu soroh balaghah, automatik insya-Allah boleh faham usul fiqh. Sebab apa? Qawaid usuliyah adalah qawaid lughawiyah. Sebab tu dinamakan dalalatul alfaz, semantik kepada perkataan-perkataan yang ada dalam Quran. Itu contoh dah kan, boleh. So kita berhenti takat ni dululah kuliah kita pada malam ni. Ada soalan kan, dia kata kita guna kitab apa? Ni bagi mereka yang baru mengikuti kuliah kita pada malam ni, saya gunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Kita gunakan kitab moden lah untuk kita faham dengan lebih mudah. So insya-Allah kuliah ni kita akan cuba buat setiap minggu, dan ana akan maklumkan dari masa ke semasa. Setiap hari Selasa tu kita akan remind lah kan. Dan pengajian kita ni kita buat di Dewan Usuli ataupun di apa nama, milik Usuli Fakih Research Center di Nilai kan, di atas syarikat dewan ni, atas syarikat Air Negeri Sembilan Sains, yang berdepan dengan, ataupun bukan berdepannya, dia belakang bangunan Majlis Pembandaran Nilai, berhampiran dengan Aeon. So kalau nak cari Dewan Usuli ni di mana, Waze ataupun Google Map Usuli Fakih Research Center, Usuli Fakih Research Center, insya-Allah akan bawa ke dewan ni lah. So insya-Allah kuliah kita akan buat dari minggu ke minggu, setiap hari Selasa malam, selepas sejurus selepas maghrib insya-Allah. So kalau nak datang semayang solat maghrib berjemaah di Dewan Usul ni pun boleh, tak ada masalah kan. So insya-Allah ya, soalan ni silakan. Ustaz, macam saya kata tadi, ilmu dari orang awam juga kena tahu usul fiqh. Macam mana kalau kita macam penuntut ilmu, dia kaji kaedah daripada imam mazhab dia, dan dia tahu dalam setiap daripada hukum tu macam mana kaedah yang digunakan oleh imam mazhab, dan dia bandingkan dengan mazhab-mazhab lain, kaedah-kaedah yang digunakan mazhab lain, dan dia tengok, dia kaji mazhab lain menggunakan dalil bagi dia lebih kuat berbanding imam mazhab lain. Boleh tak dia mengikut hanya berdebat itu saja dalam masalah dia dalam satu kaedah usul dia panggil iza zannal hakim al hukma wajib al amalu bih. Maksudnya apabila seseorang hakim ni maknanya mujtahid lah. Apabila seseorang mujtahid, even sebenarnya termasuk pengkaji dengan faqih ataupun bahis ataupun ustaz lah, termasuk juga sebenarnya. Jadi kaedah ni kata iza zannal hakim al hukma wajib al amalu bih. Apabila seseorang hakim, yakni mujtahid ataupun faqih itu dia zon, sebab dalam isu fiqh ni kita tak wajib sampai kepada tahap yakin. Kalau boleh sampai yakin tu alhamdulillah, itu terbaik lah. Tapi hukum fiqh ni dia banyak zonniyah, dia banyak kita setakat zon saja, iaitu
apa kita nak terjemah zon ya, sangka kuat. Bukan rasa-rasa, itu bukan zon. Ni sangkaan yang kuat. Kan? So contoh macam ni. Kita dalam fiqh kita masuk hutan kan. Kita masuk hutan ni nak cerita pasal zon ni, zon dengan yakin ni. Kalau kita masuk hutan, kita dilindungi oleh pokok-pokok yang besar kan. So kita tak nampak matahari kan, agak sukar. Datang waktu solat. Okey. So kita bawa jam. Kita tengok jam. Oh ni dah pukul 1:30 ni. Kita pun masuk hutan dekat nilai ya. Nilai ada hutan tak? Ini contoh lah kan. Kita masuk, kita tahu okey, kawasan nilai sebenarnya Zuhur 1:30 tu dah masuk lah. Kita pun nak semayang. Waktu dah masuk, tapi kiblat kita tak tahu. Kita pun cuba ijtihad berdasarkan sangkaan kita, berdasarkan sangkaan kuat kita. Ni rasa ni dah kiblat kot ni kan. Adakah itu berdasarkan yakin? Jawapannya tidak. Kalau yakin kita confirm, ni kiblat ni. Tapi kita ketika itu kita dalam keadaan zon, sama ada zon yang biasa ataupun zon yang kuat kan, itu pun dah diterima kan. Itu pun dah diterima dan memadai dalam ilmu fiqh. Itu nak cerita pasal zon dengan yakin. Tapi soalan yang tu kita ada banyak mazhab. Okey. So kita ikut, contoh macam kita ni di Malaysia ikut mazhab Syafi'i lah. Yang berlawanan mungkin cara istinbat hukum ataupun sandaran dalil dengan kaedah hukum, kaedah istinbat tu dengan mazhab Hanafi dan sebagainya. Okay, sebab tu tadi ana sebut kaedah iza zannal hakim wajabal amalu bih tu. Bila seseorang mujtahid itu dia dah ikut, dia dah follow kaedah imam dia, contoh macam Imam Syafi'i. Okey, maka ketika itu dia wajib ikut apa yang dia jumpa imam mazhab. So bila kita buat kajian, contoh kita buat kajian, kita buat perbandingan antara mazhab Syafi'i ke Hambali dan Hanafi kan, kita nak tarjih. Ramai orang salah faham. Kita tarjih dalam apa-apa isu kan, dalam apa-apa isu kita tarjih isu tersebut berdasarkan apa yang ditarjih oleh Yusuf Qaradawi. Kita tarjih apa yang ditarjihkan oleh Al-Buti. Itu salah sebenarnya. Salah kalau kita ni adalah pengkaji. Kalau kita orang awam tak apalah, kita boleh, sebab kita tidak ada kemampuan nak faham isu tu, kita ikutlah apa yang ditarjihkan oleh ulama lain. Tapi kalau kita sebagai seorang pengkaji, dengan pengkaji ni sama ada orang, bukan sama ada, maksudnya orang yang ada kemampuan untuk buat kajian lah. Dia tak boleh tarjih berdasarkan apa yang Qaradawi tarjih. Sebab Qaradawi kan, dia tarjih isu tersebut sebab dia dah buat kajian. Kajian ni maksudnya dia dah mutalaah kitab, dia dah rujuk kitab, dan mungkin dia buat perbincangan dan sebagainya. So dia sampai satu tahap dia rasa itulah yang terbaik bagi dia kan, dia pun tarjih. Mazhab Hanafi contohnya. Kita sebagai seorang pengkaji tak boleh tarjih apa yang Qaradawi tarjih. Kita kena buat kajian kita sendiri. So kita buat kajian. Buat kajian, rupa-rupanya dalam isu yang sama, walaupun Qaradawi tarjih mazhab Syafi'i, tapi kita dah buat kajian kan. Maksudnya kita ni orang kemas jugalah yang mampu buat kajian tu. So kita pun sampai satu conclusion yang rajihnya ialah mazhab Syafi'i contohnya, ataupun mazhab Maliki. Maka ketika itu kita yang dah buat kajian tu tak boleh ikut Qaradawi. Sebab kita dah buat kajian kita. Orang awam dia nak pilih Qaradawi ke, dia nak pilih kita ke, terpulang. Sebab apa? Yang mana dia rasa selesa, kemungkinan dia akan follow kita sebab dia kenal kita, sebab kita ni ulama di Malaysia kan. Dia adalah follower kita, of course dia akan ikut kita kan. Contoh macam tu lah. Jadi maksudnya benda tu tak salah kalau orang tu ada kemampuan. So kalau yang tanya, ustaz, saya termasuk orang yang berkemampuan.
Kita test dulu lah. Kan? Kalau kita test apa mungkin cara kita berkawan, kan? Kita dengar kita punya penghujaan dan sebagainya. Ni boleh ni. Silakan. Tapi kalau kalau soalan ilah tu apa? Ijma' tu apa? Berat. Kan? Sebab tu anda ingat Tok Guru Syekh Husaini Al-Syekh, kan, seorang profesor di Universiti Azhar lah, masa nak buat master di Azhar dulu kan. Dia kata orang yang sambung master ni sepatutnya dah sampai tahap faqih, bukan mutafaqih. Mutafaqih ni maksudnya orang yang baru nak belajar. Macam Ana sendirilah. Ana sendiri belajar degree, tak faham apa sangat sebab kita menghafal banyak usul fiqh tu. Ana faham hanya bila ana buat master. Padahal masa mengaji degree tu skor jidan je. Kan? Kita boleh skor tapi tak faham untuk kegunaan apa. Rupanya bila belajar master barulah faham apa kegunaan usul fiqh. Itu pun terpukul dengan kata-kata Syekh Husaini Syekh tu. Dia kata sepatutnya hampa ni, kami dalam kelas master tu, dia kata sepatutnya belajar usul fiqh ni dah kena faqih dah, baru senang. Kalau hampa mutafaqih baru nak belajar istilah, baru nak faham hak ni kan, memang payah lah. Itu sebagai satu peringatan juga untuk kita lah. Boleh? Ada lagi? Okay, cukup lah. Kita sambung lagi lah kuliah kita insyaAllah pada minggu depan insyaAllah. So apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada diri ana. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.